Istimewa sekali kami bawakan insan yang bertanggungjawab untuk memastikan perjalanan hari akhir akan berlangsung dengan jayanya. Yang berbahagia Datuk Basarudin bin Sadali, Timbalan Ketua Setiausaha Franchise dan Kepenggunaan KBDNKK. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Bersedia dengan acara lah, sibuk lah sekarang ni lah. Berbagai program sedang dan telah dilaksanakan untuk menyambut program pada. Baik, kita belum nak sentuh lagi lah tentang soal acara tu. Kita simpan sekejap. Tapi sekarang kita nak tahu tentang kesedaran, macam kita sebut tadi lah, soal kesedaran hak pengguna tu di Malaysia secara keseluruhannya macam mana. Sebab kita tahu macam-macam dah kempen kita ingatkan kepada pengguna supaya mereka tahu dan gunakan hak mereka. Tapi macam mana lah situasinya? Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan pada 2009, tahap kesedaran pengguna masih di tahap 58%. Itu kesedaran. Tapi dari segi pendaya-upayaan, satu tahap yang lebih tinggi masih di 52%. Jadi masih rendah lagi lah. 52% tu kira rendah lah berbanding negara-negara yang memang memperjuangkan hak pengguna kan? Ini kerana kesedaran saja tidak mencukupi. Di mana yang penting pendaya-upayaan. Contohnya semasa tahun lepas kita menghadapi masalah, bukan masalah maksudnya kenaikan harga barang. Jadi kerajaan menggunakan ataupun bekerjasama dengan NGO ni, NGO kepenggunaan untuk membantu kerajaan menangani dengan melaksanakan berbagai kempen, menyedarkan orang ramai bagaimana mereka menggunakan hak mereka, bagaimana mereka membuat pilihan, bagaimana mereka menentukan sama ada barangan yang ditawarkan itu berpatutan atau tidak. Jadi di sinilah yang penting sekarang tahap pendaya-upayaan itu lebih penting daripada kesedaran. Kesedaran saya rasa telah agak baik dan telah meningkat, tetapi bagaimana menggunakan hak-hak mereka itu lebih penting. Cara menggunakan hak ini dengan cara memilih sahaja produk mana yang kita nak, produk yang murah yang sesuai dengan kita, dan kita abaikan produk yang mahal tu, ataupun ada cara lain? Zul berbicara sebagai seorang pengguna. Terima kasih. Apa cara dia? Satu, sebenarnya saya katakan tadi kita mempunyai pilihan. Kalau satu barangan tersebut kita rasakan tidak menasabah dia punya harga, kita boleh membuat pilihan lain. Kan? Begitu juga kalau kita rasakan bahawa tempat yang contohnya restoran, tempat itu tidak bersih, tidak higien. So kita boleh mencari tempat lain. Jadi ini bukan pilihan-pilihan yang ada kepada masyarakat pengguna. Kalau tidak, mereka akan menerima saja apa yang disediakan. Jadi peniaga-peniaga yang tidak beretika ni akan mengambil kesempatan ke atas mereka. Kalau mekanisme laporan boleh berjaya ke tak? Kita mengalu-alukan untuk makluman pada 2008 kita punya aduan lebih kurang 11,000 setahun, tapi telah meningkat kepada 14,000 setahun pada tahun lepas. Ini menunjukkan bahawa kesedaran itu telah meningkat dan berbagai saluran disediakan oleh kementerian, iaitu dengan talian 1-800-886-800 itu hotline, ataupun menggunakan email dan sebagainya. Dan sekarang pun kementerian sedang menggunakan dengan gadget yang terbaru. Ini sedang dalam proses pembangunan lah, insya-Allah. Ada aplikasi ke apa? Aplikasi baru ni, app. Kalau pengguna pergi ke mana-mana supermarket, kedai dan sebagainya, just ambil gambar, boleh hantar kepada kami untuk kami tindakan. Itu lagi senang tu. Zul dah sebab saya rasa Zul banyak nak buat aduan. Bukan apa, sebab kadang-kadang orang kita ni takut nak bagi teguran dan sebagainya. Istilahnya mungkin sifat kita yang ada, budaya timur kita ni. Jadi itu membuatkan kita akan agak terkekang. Itulah orang isap rokok sebelah kita di kawasan larangan merokok pun kita tak berani nak tegur. Tak apalah, itu hak mereka ibaratnya. Baik, saya rasa itu yang akan dimantapkan untuk program Hari Hak Pengguna Sedunia besar itu. Selain itu, apa lagi intipati yang akan diberi perhatian untuk acara itu nanti, Datuk? Fokus kita tema pada tahun ini yang mana saya rasa bersesuaian. Sebenarnya kita sudah maklum terdapat 8 hak-hak pengguna yang diiktiraf oleh PBB. Dan salah satu dia ialah mendapatkan kegunaan asas, iaitu kegunaan asas yang salah satunya ialah pemakanan. Jadi itu sebab tema pada tahun ini ialah consumer right to healthy food, ataupun hak pengguna untuk pemakanan sihat. Dalam konteks ini kita cuba mendidik orang ramai supaya menyediakan makanan yang sihat untuk keluarga mereka. Kerana sebenarnya sedia maklum di Malaysia ni antara yang tertinggi dari segi obesiti.
tertinggi dari segi tiga penyakit kecil manis, darah tinggi dan kolesterol tinggi. Jadi ini semua berpunca daripada pemakanan. Jadi untuk itu pada tahun ini kita fokus kepada bagaimana menyediakan makanan. Jadi kita jemput chef yang terkenal iaitu Rizwan Lee dan juga untuk membantu mempromosikan dan juga menyediakan makanan yang sihat. Dan jangka kita akan membuat satu gimmick ataupun satu makanan yang boleh memecahkan Book of Record Malaysia. Iaitu kita akan sediakan kerabu yang terpanjang di Malaysia. Labu? Kerabu. Okey. Itu makanan tradisional Melayu yang tapi kerabu yang sihat. Yang sehat. Bahan-bahannya pun daripada bahan-bahan yang sehat. Jadi ini kita akan promosikan. Di samping itu, pada hari tersebut juga kita akan adakan pertandingan bagaimana kanak-kanak kita nak didik daripada peringkat tadika untuk mereka menyediakan makanan yang sihat untuk diri mereka dan juga keluarga. Ini kita didik daripada peringkat awal lagi kerana proses kesedaran ni perlu daripada peringkat awal, tidak terus daripada Datuk, ni nak tanya sikitlah ni. Saya perhatikan Syam kan, di kedai supermarket dan sebagainya yang less sugar ni harga dia lebih mahal. Padahal kita nak memupuk semangat ataupun ialah kesedaran tentang makanan sihat. Makanan sihat tu mahal. Produk-produk yang sihat. less sugar ni, kurang gula ni lebih mahal harga dia. Kenapa? Bukan kurang gula tu sepatutnya murah lagi. Dia melalui proses-proses tertentu dan bahan-bahan gantian pada gula tersebut sekarang ni belum banyak lagi. Jadi menyebabkan proses itu mengambil keperluan-keperluan harga barang-barang gantian tu lebih mahal sedikit. Pulaknya macam jadi, tu. Dia kena ganti kalau tak rasa tersebut tidak sama sebagaimana rasa kalau ada gula. Jadi proses itu mengambil masa dan bahan-bahan tersebut kebanyakan kita masih diimport. Okey. Kita sedia maklum dengan peranan oleh pihak KPDKK dalam terus mengangkat hak kami sebagai pengguna, Datuk pun sebagai pengguna, semua kita sebagai pengguna. Tetapi bagaimana agaknya penumpuan prospek kesedaran, kalau tadi sudah diberi perhatian untuk anak-anak kecil, jadi kelompok-kelompok yang lain itu ada segi kesedaran mereka adakah menggunakan modul yang sama atau dia berbeza kerana kita ada berbagai peringkat dan kita menggunakan kerjasama dengan seperti saya katakan tadi dengan NGO-NGO kepenggunaan ramai ataupun banyak NGO-NGO kepenggunaan seperti CAP di Pulau Pinang yang terkenal. Begitu juga kesatuan-kesatuan di peringkat-peringkat negeri. Samping itu kita kerjasama dengan sekolah-sekolah dan universiti. Di sekolah-sekolah kita dah memkenalkan program untuk melatih dan mendidik dan juga salah satu modul dalam kurikulum mereka dari segi pendidikan kepenggunaan. Ini proses yang berterusan kita laksanakan. Di peringkat universiti juga kita adakan kita panggil siswa di peringkat siswa untuk mempromosikan pendidikan kepenggunaan. Dan di institusi ataupun pusat latihan vocational telah disetujui untuk diadakan satu modul khusus dari segi kepenggunaan. Okey. Jadi ambil berapa hari ni acaranya ni? Bermula pada hari Ahad ya? Hari Ahad daripada 9 pagi sehingga 1 petang. Jadi kita menjemputlah semua pengguna ni hadir kerana pada hari tersebut bukan sahaja tentang aspek kepenggunaan ini tapi juga kementerian membuka dia punya booth-booth untuk pelanggan-pelanggan keseluruhan. Kerana ramai saya rasa peniaga-peniaga yang memerlukan perkhidmatan pada hari tersebut. Kalau contohnya saudara kalau nak buka perniagaan, kita ada booth SSM. Kalau ada aduan kita akan ada booth tribunal pengguna. Jadi boleh bukan aduan pada hari tersebut. Kita mengalu-alukanlah seramai mungkin untuk orang ramai datang. Pada masa itu juga saya rasa ada pameran belon panas di Putrajaya. Jadi kita mengalu-alukan mereka datang ke pameran ataupun program kami ini. Jadi 9 pagi hingga pukul 1 petang difahamkan di bangunan KPDKK Putrajaya. Jadi akan dihadiri pasti oleh Yang Berhormat Menteri sendirilah. Okey. Jadi jemput datang ramai-ramai.